Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan berkongsi tentang salah satu permasalahan delinkuensi juvenil dan penyelewengan sosial, iaitu gangsterism. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Farah Najiha bersama rakan saya Nur Aulia. 15 Ogos 2014 yang lalu, 4 orang pelajar sekolah menengah telah ditahan kerana terlibat dengan kes peras ukut dan membelasah pelajar lain di Georgetown, Pulau Pinang. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Abdul Rahim Hanafi, mereka yang berusia 15 tahun hingga 18 telah ditahan di Persyarat Tembaga dan Jalan Dua Sungai Rabu yang lepas turut disyaki menganggotai pertubuhan kongsi gelap. Menurut beliau juga, kes umpama ini adalah kes pertama pada tahun tersebut yang melibatkan salah laku gangsterism dalam kalangan pelajar sekolah. Pada pendapat anda, apakah itu gangsterism? Mengapakah kes ini berlaku? Dan apakah kesan dan langkah yang boleh mengatasi masalah ini? Anda ingin tahu? Mari kita kupas satu persatu. Untuk pengetahuan semua, gangsterism merupakan jenis salah laku yang wujud daripada pengaruh rakan sebaya atau yang lebih tua daripada mereka untuk melakukan keganasan. Remaja akan lebih cenderung untuk melakukan jenayah apabila mendapat tunjuk ajar daripada orang yang lebih dewasa daripada mereka. Keadaan ini telah menimbulkan kerisauan dan kebimbangan dalam kalangan masyarakat, khususnya para ibu bapa, kerana berkemungkinan takut akan anak-anak mereka terjebak dalam melanggar undang-undang dan tidak takut untuk melakukan kesalahan jenayah, termasuk menggunakan senjata berbahaya. Kegiatan gangsterism ini tidak pernah luput walaupun sudah lama wujud dan masih berterusan sehingga kini. Seterusnya, mari kita masuk kepada faktor utama gangsterism. Antara faktor utama permasalahan gangsterism ini adalah, yang pertama ialah disebabkan faktor dalaman. Hal ini dikatakan kerana remaja pada masa ini sering menumpukan perhatian mereka kepada ketidakpuasan, kesedihan dan perasaan mereka yang tidak difahami oleh orang lain. Mereka hanya bertindak mengikut keinginan mereka semata-mata tanpa memikirkan golongan yang mereka tindas. Hal ini kerana mereka tidak dapat membezakan antara perkara baik dan buruk sesuatu tindakan yang mereka lakukan. Selain itu, mereka juga turut berasa bangga kerana telah mendapat perhatian daripada masyarakat sekeliling dengan masalah-masalah yang mereka sendiri lakukan. Faktor kedua adalah institusi keluarga. Hal ini dikatakan kerana terdapat dalam kalangan ibu bapa yang menunjukkan teladan buruk kepada anak-anak, iaitu ibu bapa itu sendiri yang terlibat dengan aktiviti gangsterism. Perkara ini menyebabkan anak-anak akan terikut dengan sikap dan perbuatan ibu bapa. Seterusnya, akan dipengaruhi tingkah laku mereka apabila meningkat dewasa. Selain itu, pertengkaran yang berlaku di antara ibu bapa turut memberi kesan buruk terhadap anak-anak. Hal ini kerana pertengkaran yang menggunakan perkataan kesat akan diikuti oleh anak-anak dan menjadikan mereka seorang yang agresif. Faktor ketiga adalah faktor rakan sebaya. Rakan sebaya merujuk kepada remaja yang sama umur atau sama paras kematangan. Pada peringkat remaja, rakan sebaya merupakan orang yang boleh mencorak kehidupan mereka. Rakan sebaya berpengaruh dalam membentuk akhlak dan peribadi mereka. Rakan sebaya yang baik akan membentuk akhlak yang baik dan begitu juga sebaliknya. Hal ini disebabkan remaja pada masa ini lebih banyak menghabiskan masa bersama rakan sebaya mereka berbanding keluarga mereka sendiri. Oleh itu, pemilihan rakan sebaya yang betul dapat mengelakkan remaja terlibat dengan kes jenayah seperti gangsterism. Faktor yang terakhir adalah pengaruh media massa dan elektronik. Hal ini kerana perkembangan teknologi maklumat dan cyber telah membolehkan manusia berkomunikasi, mendapatkan maklumat dan menonton filem-filem yang terdapat di internet. Perkara ini akan memudahkan anak remaja menonton pelbagai filem aksi ganas seperti bergaduh sesama kumpulan gangster, membunuh, vandalisme dan sebagainya. Perbuatan ini akan dipengaruhi oleh anak remaja dengan cara meniru aksi-aksi yang terdapat dalam filem tersebut. Perkara ini disebabkan kerana mereka tidak dapat membezakan sesuatu yang realiti dan fantasi kerana terlalu terpengaruh dengan watak-watak yang dibawa di dalam filem tersebut. Aktiviti gangsterism ini telah meninggalkan pelbagai kesan yang mendalam kepada semua pihak, terutamanya kepada masyarakat yang menjadi mangsa kepada aktiviti negatif tersebut. Jom kita tengok apa kesannya. Antara kesan yang pertama ialah kepada diri sendiri, di mana remaja yang terlibat dalam gejala sosial akan menyebabkan mereka akan dilabel sebagai individu yang tidak berguna dan akan dipandang rendah oleh masyarakat.
Hal ini demikian kerana pada tahap ini remaja tidak mempunyai hala tuju atau matlamat yang jelas untuk masa depan mereka dan tidak bercita-cita tinggi. Sekalipun mereka insaf, mereka tetap sukar untuk mendapat kepercayaan masyarakat dan mereka akan dipandang serong oleh negara. Keadaan ini menyukarkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus akan disisihkan oleh ahli keluarga kerana tidak dapat menerima perbuatan yang mereka sudah lakukan, menyebabkan hidup mereka akan terumbang ambing. Selain itu, akibat daripada pelakuan sendiri, keluarga juga turut mendapat impaknya seperti kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap keluarga tersebut, malah maruah keluarga mereka juga tercalar dengan tindakan anak-anak mereka, ibarat menconteng arang ke muka. Hal ini telah menjejaskan masa depan adik-beradiknya yang lain dan lebih teruk lagi jika menjejaskan emosi ahli keluarga kerana tidak dapat menerima tomahan dan tekanan daripada masyarakat dan orang sekeliling. Disebabkan itu, masalah ini akan berlarutan dalam jangka masa yang lama untuk dipulihkan. Bukan itu sahaja, kesan daripada permasalahan ini juga berlaku kepada masyarakat. Aktiviti-aktiviti gangsterisme yang sering berlaku ini akan menyebabkan masyarakat di luar sana berasa tidak selamat, malah mengelak untuk keluar daripada rumah mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh mereka takut jika akan menjadi mangsa keganasan mereka. Segala aktiviti-aktiviti harian mereka seperti beriadah, bersukan dan sebagainya akan dikurangkan dan berkemungkinan akan dihentikan bagi menjamin keselamatan diri mereka sendiri. Biasanya, kejadian yang paling ditakuti oleh masyarakat ialah terlibat dengan pergaduhan antara kumpulan gangster jalanan. Ini kerana pergaduhan mereka biasanya akan mengakibatkan kecederaan yang serius atau lebih teruk lagi mengakibatkan kematian. Kesan yang seterusnya atau yang terakhir ialah kepada persekitaran. Aktiviti gangsterisme ini yang paling mudah untuk dilihat ialah kerosakan harta benda, terutamanya kepada harta benda awam. Antara harta benda awam yang sering menjadi sasaran mereka ialah pondok telefon, tandas awam dan banyak lagi. Buktinya, ganggang telefon awam terputus menyebabkan ramai masyarakat tidak boleh menggunakannya. Selain itu, banyak juga grafik yang menyakitkan mata diconteng di dinding-dinding tandas. Grafik-grafik diconteng adalah sukar untuk dipadam dan memerlukan perbelanjaan yang banyak untuk membersihkan atau mengecatkannya semula. Selepas kita mengetahui kesan permasalahan gangsterisme, mari kita rungkai langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah gangsterisme. Langkah yang pertama adalah peranan ibu bapa. Hal ini dilakukan kerana ibu bapa adalah individu yang paling dekat dengan anak-anak remaja. Pada masa ini, segelintir ibu bapa telah mengabaikan anak-anak mereka, terutamanya ibu bapa yang terlalu sibuk akan kerja mereka. Sepatutnya, ibu bapa perlulah memainkan peranan iaitu meluangkan masa dengan anak-anak seperti mendengar masalah anak-anak dan membawa mereka bercuti di tempat yang menarik. Ibu bapa juga perlu mengenali rakan anak-anak mereka supaya mereka tidak berkawan dengan kawan yang melakukan perbuatan buruk seperti gejala gangsterisme. Didikan agama dan nilai-nilai mulia juga perlu diterapkan sejak kecil lagi untuk mengelakkan anak-anak terjebak dalam masalah sosial seperti gangsterisme. Langkah yang kedua mengatasi masalah gangsterisme ialah peranan media massa. Individu yang menguruskan tayangan filem-filem di kaca televisyen mestilah berhati-hati dalam memilih bahan yang ingin ditayangkan. Mereka hendaklah mengutamakan bahan yang bermutu serta rancangan yang diimport dari barat perlulah ditapis terlebih dahulu supaya ianya tidak menggugat budaya masyarakat timur. Filem-filem yang ditapis akan mengurangkan risiko peniruan aksi-aksi ganas oleh remaja serta mengelakkan mereka daripada melibatkan diri daripada gejala gangsterisme. Seterusnya, langkah yang boleh menyekang gejala gangsterisme adalah peranan pihak sekolah. Dalam hal ini, kerjasama daripada semua guru adalah amat diperlukan. Semua guru perlulah sentiasa memantau aktiviti pelajar di kawasan sekolah. Selain itu, peraturan pihak sekolah perlulah diketatkan dan dijalankan mengikut tata cara yang betul. Ini boleh dilakukan dengan cara menambah aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik seperti kegiatan co-curriculum. Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknik pengajaran seperti penggunaan komputer, video dan teknik pengajaran luar kelas. Semua usaha tersebut akan mengalihkan perhatian remaja daripada melakukan perkara yang sia-sia yang boleh mendorong mereka melibatkan diri dengan gangsterisme. Dan langkah yang terakhir adalah peranan kerajaan. Pihak kerajaan hendaklah mengadakan pelbagai kempen atau program untuk pembangunan masyarakat, keluarga dan tidak lupa juga kepada remaja.
Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh mengadakan kempen anti-gangsterism dalam kalangan remaja. Melalui kempen ini, remaja mendapat penerangan yang jelas tentang sesuatu isu seperti kesan pelibatan dalam gangster, impak kepada diri, keluarga, agama dan juga negara. Tindakan berikut akan membuka minda golongan remaja tentang keburukan jika mereka melibatkan diri dalam gangsterism. Pesanan kepada diri iaitu saya sendiri sebagai seorang remaja, kita seharusnya selalu mengingatkan diri sendiri agar tidak terjerumus dengan segala permasalahan gangsterism ini. Selain itu, kita juga perlulah sentiasa berhati-hati apabila memilih rakan kerana rakan adalah orang kedua yang terdekat dengan kita selain daripada keluarga kita. Pesanan untuk masyarakat pula, semua pihak perlulah bekerjasama dan bersatu hati untuk mengatasi masalah ini daripada terus berlaku. Apa yang boleh ditegur, tegurlah dengan cara yang baik tanpa mengguris hati sesiapa. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada anda semua yang menonton. Sekian, terima kasih. Bye!